Okay, hi followers dekat IG. Okay, first time kita buat sesi pep talk hari ni. Okay, yang mana kita punya first session hari ni untuk pep talk kita akan jemput kita punya pakar nutrisi. Okay, Dr. Daniel Mahazir. Okay, untuk bersama-sama dengan kita bagi topik nutrisi bayi. Okay, so thank you pada semua followers Groomie Malaysia yang sedang ready dalam kita punya sesi hari ni. Okay, so kita sama-sama kita nak share ilmu tentang pemakanan bayi. So kita jemput khas Dr. Daniel Mahazir. So boleh kita bawa Dr. Daniel on screen? Okay, Dr. ready? Boleh dengar? Boleh dengar tak? Okay, alright. Okay, hi. Hi, Hai. Hello. Boleh tak dengar suara saya? Sekejap saya tak dengar suara. Ha? Oh, I see. Okay, sekejap saya kena buka. Okay. Alright. Okay. Suara saya tak dengar. Macam mana? Kat situ lah Kak. Sekejap doktor, kita ada sedikit ni nak kena oh, okey. Tak apa. Alright. Doktor sekejap saya perlukan earphone. Sekejap lagi dah sound check okey je. Alright. Okay, by the way session ni kita akan kita punya viewers kita adalah dari kalangan ibu-ibu muda. Okay. Sekejap. Kenapa mana dia? Boleh tak bagi saya share slide? Okay. Alright. Okay. Alright, clear. Okay, boleh dengar. Okay. Tiba, maafkan saya ya doktor. Ada hai. Doktor sihat ke Dr. Daniel? Sihat, alhamdulillah. Hari Ahad, belum hujan lagi. Harap-harapnya hujanlah, sejuk sikit. Okay, alright. So doktor, firstly kita nak berkenalan dulu dengan doktor. So boleh doktor kenalkan diri doktor and kenapa doktor pilih untuk jadi nutritionist Kalau doktor boleh share dengan kita? Boleh. Saya Daniel. So hai semua, saya Daniel. Saya seorang pakar pemakanan klinikal. So ataupun clinical nutritionist lah. So kerja saya adalah mengkaji tentang pemakanan dan juga penyakit. Jadi saya nak tengok apa hubungan antara pemakanan, macam mana makanan ni menyebabkan penyakit, dan juga macam mana kita nak guna makanan ni untuk mengelakkan penyakit atau merawat penyakit lah. Saya sebenarnya cita-cita saya nak jadi chef, tapi mak saya tak bagi. Dia kata kalau nak pergi sekolah belajar masak je, tak payah pergi universiti. Jadi saya pun pergilah belajar tentang food science. And then dah masuk dekat dalam universiti tu, tiba-tiba jadi minat. Saya pun memang sangat-sangat minat tentang diabetes. Dan arwah atuk saya pun meninggal disebabkan diabetes, dan saya pun terus untuk mengkajilah tentang apa kaitan pemakanan dan juga diabetes, dan sampailah sekarang. So sekarang ni saya dah menjadi seorang pakar pemakanan lebih daripada 7 tahun di Australia, Malaysia dan juga Singapura. So
Tapi sekarang saya based in Malaysia, saya lebih berminat untuk tahu apa sebenarnya masalah pemakanan di Malaysia, dan sebab itulah saya nak join talk ni. Dan terima kasih sebab jemput saya. Saya sangat-sangat apa ni orang panggil berterima kasihlah kepada penganjur untuk jemput saya untuk share benda ni. Okay, alright. So, wow, interesting, no? Nak jadi chef. Okay, that's good sebenarnya. Kalau tengok pun memang chef pun memang ramai lelaki. Okay. Alright. So by the way, doktor, you ada nak show kita some slide, kan? Ya. Saya nak tunjuk satu slide. So saya akan terangkan daripada sudut teori apa itu pemakanan untuk early life nutrition. Okay. Kalau boleh lah, saya tak boleh share slide sekarang. Boleh tak siapa-siapa tolong saya? Boleh. Oh ya ke? Syafinas. Sekejap saya panggil dia staff. Syafinas. Doktor nak share slide. Dah Okay. Okay, nampak tak slide saya? Boleh nampak? Ya, clear. Okay. So terima kasih kepada semua orang yang join saya pada hari Ahad ni. Nice. Okay, so hari ni saya nak bercerita tentang early life nutrition ataupun nutrisi pada awal sejak kelahiran lah. Okay, so ini adalah sangat teori dan saya harap semua orang boleh dapat satu input lah daripada talk ni. Okay, so first of all, ini saya dah kenalkan diri tadi. Okay, first of all, bila kita bercakap tentang permulaan kehidupan ataupun pemakanan untuk bayi, kita sentiasa describe atau terangkan 1000 hari pertama bayi. Okay, so 1000 hari pertama bayi ni adalah masa yang paling penting untuk menentukan dia punya health outcome ataupun kesihatan dia pada masa depan. Jadi 1000 hari ini dia paling penting untuk kita bagi pemakanan atau nutrisi yang baik untuk baby, untuk meningkatkan tahap immunity dia, mengelakkan penyakit kronik dan juga banyak lagi masalah lain yang kita boleh elak untuk menguatkan baby ni waktu 1000 hari yang pertama. Jadi 1000 hari yang pertama ni kalau kita bagi benda yang tidak sesuai untuk bayi, dia juga akan melemahkan immunity dan kesan dia akan jadi lebih panjang lah daripada dalam hidup dia. Sebab tu kita sangat pentingkan 1000 hari pertama. Dan WHO ataupun World Health Organization dia sangat mementingkan 1000 hari pertama ni sebab 1000 hari pertama ni menentukan adakah bayi tu akan hidup lebih daripada 35 tahun atau tidak. Jadi untuk bayi yang tidak sihat pada 1000 hari yang pertama, kebanyakannya, bukan semua tapi kebanyakannya akan tidak melebihi 35 tahun dan ke atas. Okay, so yang kedua adalah, yang ni adalah sebab apalah kita nak tu. Sebab bayi pada 1000 hari pertama dia akan absorb everything macam sponge yang kering. Jadi dia akan absorb semua benda. Apa yang kita bagi kat dia akan serap dalam badan dia. Dan sebab itulah 1000 hari pertama ni sangat penting. Bukan sahaja dari sudut pemakanan, dari sudut behavior juga. Maknanya kita sebagai ibu bapa juga kena menunjukkan amalan yang baik. Sebab bayi dia akan copy apa yang dia nampak daripada apa parents dia buat. Okay, so hari ini saya akan bercerita tentang 3 jenis timeline. So satu adalah pregnancy ataupun pada kita waktu kita mengandung lah. Yang kedua adalah pada 0 ke 6 bulan dan yang ketiga adalah 7 ke 12 bulan. Okay, waktu pregnancy berdasarkan beberapa kajian yang sangat besar, perasaan mak waktu mengandung, makanan mak waktu mengandung dan sebagainya, keadaan ibu waktu mengandung sangat-sangat penting untuk menentukan kesihatan bayi. Okey, jadi ini adalah sangat penting untuk kita cakap. Nombor 2 adalah pada 0 ke 6 bulan ataupun 0 ke 6 hari pertama sampai ke 6 bulan umur bayi ini adalah
masa yang penting untuk meningkatkan imuniti bayi. Okay, so waktu ni kita selalu bagi susu badan lah, tu waktu yang paling penting. Dan selepas 7 ke 12 bulan, ibu bapa akan mula bagi solid food ataupun kita nak bagi makanan pejal untuk bayi tu semakin tahu macam mana dia nak makan. Sebab apa kita cadangkan pada umur 6 bulan, kebanyakan orang dia 4 bulan pun dia dah start bagi kan, tapi kebanyakan pakar akan mencadangkan 6 bulan ke atas sebab waktu 6 bulan tu baru bayi boleh duduk. Kalau kita bagi bayi tu makan waktu baring, dia akan mengurangkan effectiveness dia punya penghadaman lah. So sebab tu kita akan cadangkan pada 6 bulan ke atas. Okay. So untuk mak yang mengandung, memanglah kita cakap mak ni berbadan dua, jadi itu sebagai alasan untuk mak makan lebih banyak berbanding dengan orang lain. Okay, tapi sebenarnya kita boleh makan lebih, cuma lebih tu pada 350 kalori ke 450 kalori sahaja, tak terlalu banyak. Okay, so apa benda yang kita selalu pentingkan untuk mak yang mengandung? Pertama sekali adalah karbohidrat yang kompleks, makanan yang tinggi serat, banyaklah benda-benda ni yang kita perlu bagi untuk mak mengandung. Yang kedua adalah protein. Paling penting adalah protein yang datang daripada makanan berasaskan tumbuhan. Contohnya macam soya, tempe dan sebagainya. So benda tu yang akan paling penting untuk mak yang mengandung. Ketiga adalah iron atau zat besi. Keempat adalah folic acid. Ini memang sangat biasa. Memang doktor pun akan bagi dekat klinik kan. Yang ketiga, lepas tu kita ada multivitamin supplement. Tapi multivitamin kita tak boleh ambil yang biasa je. Kita kena ambil multivitamin. Check label dia, kena tengok 3 benda ni. Vitamin D, magnesium dan kalsium. Itu adalah 3 nutrisi yang paling penting untuk mak. Okay, dan last sekali adalah omega 3 fatty acid supplements. Kita boleh ambil daripada pemakanan, tapi kebanyakan doktor akan sarankan dari dalam bentuk suplemen. Okay, ini untuk mak. Okay, so mak dia sangat-sangat penting. So sebab apa pada pregnancy ini adalah pengenalan atau pembinaan sistem penghadaman untuk bayi. Kalau contoh mak tak ambil diet yang sangat bagus, banyak kajian telah menunjukkan itu akan menyebabkan bayi mendapat risiko untuk mendapat obesiti, untuk mendapat diabetes dan sebagainya. So that's why kita sangat-sangat pentingkan pemakanan waktu mengandung. Okay, so kita akan guna satu, kalau dari sudut pemakanan kita panggil whole diet approach. Maknanya kita tengok pada kualiti pemakanan, bukan setakat daripada ada vitamin A tak, vitamin B tak, vitamin C tak. Kita nak tengok pinggan dia. Kalau tengok dalam gambar tu kan macam pinggan dia ada banyak color kan. So itulah kualiti diet yang kita nak ada dekat mak. Okay. Okay. Ini adalah contoh guideline pinggan untuk orang yang mengandung. Okay, so untuk orang yang mengandung, ini adalah contoh makanan yang kita selalu kenalkan kepada orang yang mengandung. So that's why kalau contoh nak tahu lebih lanjut tentang pregnancy plate tu, boleh DM saya atau book satu consultation. Kita akan bantu mak-mak yang mengandung ni macam ni dia nak lengkapkan nutrisi dekat dalam badan dia. So that's why so saya tak akan terangkan dengan lebih lanjut lah sebab hari ni kita tengok makanan bayi. So okay. And then after that kita tengok pada bayi 0 ke 6 bulan. Okay? Pada permulaan 100. Tapi menarik sangat-sangat tu. Boleh. Jangan risau. So pada permulaan 180 hari, bayi hanya menyerap khasiat exclusively daripada susu badan. Okay, banyak kajian telah menunjukkan walaupun kita gantikan formula untuk susu badan, dia tidak akan menyebabkan bayi ni meningkatkan penyerapan khasiat. Okay, tapi ada banyak challenges untuk breastfeeding atau kita nak menyusu badan. Tapi sebenarnya banyak kajian telah menunjukkan 180 hari yang pertama sangat-sangat penting untuk bayi ni mendapat susu badan. Okay, dia ada 4 kebaikan. Satu, immunological atau daya tahan. So itu adalah benda yang paling penting untuk bayi. Tambah-tambah waktu COVID sekarang kan, waktu COVID kita nak meningkatkan immunity dan sebab itulah kita nak meningkatkan immunity badan. Yang kedua adalah nutrition atau dari sudut khasiat dan susu badan mempunyai khasiat yang sangat-sangat penting untuk bayi. Dan kalau sebab apa bayi tak boleh ambil susu lembu? Sebab susu lembu mengandungi 3 kali ganda protein yang lebih tinggi berbanding dengan susu badan.
Okey, tapi bayi dia tak memerlukan protein, dia memerlukan karbohidrat sebab waktu tu dia punya otak nak develop, dan dia memerlukan glukos lebih tinggi daripada protein. Dan banyak guideline dekat dalam dunia menunjukkan yang bayi kena ambil kandungan protein yang rendah atau moderate berbanding dengan karbohidrat. Dia tak macam orang dah besar. Orang dah besar kalau ambil terlebih karbohidrat, dia memang jadi gemuk ke tingkatkan berat badan. Tapi untuk bayi dia terbalik. Okay, yang ketiga adalah disease prevention atau menghalang daripada mendapat penyakit. Okey, so antara satu penyakit yang paling penting untuk paling merisaukan untuk bayi adalah cirit-birit. So kita nak tengok masalah tu berlaku pada bayi sebab bila cirit-birit maknanya bayi tidak mendapat kasih yang cukup dan juga penghadaman dia tak lengkap. Yang keempat adalah intimasi ataupun hubungan antara mak dengan bayi. Sebab tu kita sangat pentingkan 180 hari yang pertama untuk mendapatkan susu badan. Okey. So banyak sebenarnya halangan untuk memberikan susu badan ni. Sebab susu badan ni tak senang. Saya tak boleh bercakap sebab saya tak ada pengalaman menyusukan anak. Tapi saya boleh bercakap berdasarkan kajian saja. Okay, so berdasarkan kajian, menyusukan anak ni dia satu halangan yang paling berat disebabkan sebenarnya orang ingat menyusukan anak ni dia natural ataupun dia semula jadi je. Kita tak baby tu akan terus tahu. Tapi sebenarnya baby mengambil masa 6 ke 8 minggu untuk dia belajar macam mana dia nak minum susu tu dengan lebih baik. Dan mak pun dia akan ambil masa 6 ke 8 minggu untuk mak belajar macam mana nak letak kedudukan bayi tu bagi dia selesa dan sebagainya. Dan disebabkan 6 ke 8 minggu ni, kalau contoh bayi tu tak dapat susu dan mak dia terus akan ada mindset dia tidak, saya tak ada susu lah, saya tak boleh bagi susu lah. Dan mak pun akan cakap, okey tak apalah, saya beli je lah susu yang ada dekat pasaran bagi dekat baby. So jadi mak terus tidak keluarkan susu. Ini disebabkanlah halangan yang paling besar lah. Okay. Yang ketiga adalah sebabkan mak pun tak selesa untuk bagi susu dekat public ataupun dekat tempat awam lah. Dan sekarang ni banyak wanita semua berkerjaya. Jadi untuk bagi susu atau untuk pam susu adalah satu benda yang sangat susah untuk diorang. So that's why itu sebab yang ketiga sebab apa baby tak dapat susu dengan cukup. Yang keempat adalah doktor sendiri akan recommend formula selepas dia discharge dari hospital, dan mak dia akan ada satu mindset, oh sama je since doktor dah recommend formula, sama je lah formula dengan susu badan. Tapi sebenarnya tak sama. Okay? Apa perbezaan susu badan dengan formula? Dia ada dua perbezaan yang paling besar, iaitu dia tak ada bioactive molecule. Dalam formula dia tak ada colostrum, dia tak ada protein yang cukup, dan dia tak ada immunoglobulin. Okey, tiga benda ni yang sangat-sangat penting dalam susu badan untuk bayi. Dan tiga benda ni yang akan membuatkan gut microbiota ataupun bakteria baik dekat dalam usus baby. Kalau contoh kita tak ada tiga benda ni, usus bayi tu dia tak ada bakteria yang baik. Dan bakteria baik ni sangat penting. Itu kita save untuk talk yang lain lah. Okay. Yang ketiga adalah breast milk ni dynamic. Maknanya dia bioaktif. Kandungan susu waktu pagi dan kandungan susu pada waktu malam dia sangat-sangat berbeza. Dan sebabkan itu banyak orang cakap, oh susu badan ni dia hidup. Tapi sebenarnya apa yang hidup dalam susu badan itu adalah bakteria dalam susu badan tu, bakteria baik yang dalam susu badan tu. Jadi that's why susu badan ni dia sangat dia mengikut perasaan mak tu waktu dan juga keadaan mak tu. Sebab itulah kita selalu tekankan kalau mak tu sedang menyusu badan, dia memang perlu mengambil khasiat yang cukup sebab ada besar kemungkinan bayi pun akan dapat khasiat daripada susu mak. Okay, so ini adalah 10 benda yang paling baik. Dia menyelamatkan nyawa, dia memberikan tenaga, dia memastikan susu yang didapat tu bersih, dan dia menyebabkan anak tu mempunyai IQ yang tinggi, tenaga yang baik, dan dia memecahkan orang panggil risiko untuk dapat penyakit. Dia memberikan hubungan yang baik dengan antara mak dengan anak, dan dia menurunkan risiko mak untuk mendapat kanser payudara dan juga ovary. Dan dia membantu mak lah, sebenarnya dia lebih membantu mak dan anak berbanding dengan susu yang formula dan sebagainya.
Okey. So seterusnya kita nak tengok pada umur 7 ke 12 bulan. Ini waktu mak ya memberi solid ataupun makanan pejal. Macam grooming kan. Grooming adalah makanan pejal untuk bayi. So apa sebenarnya yang menyebabkan sebab apa bayi kena makan makanan pejal? Okey. Tiga benda yang pertama disebabkan kekurangan zat besi. Daripada susu badan tidak mempunyai zat besi yang cukup, sebab zat besi bila mak makan dia akan terus gunakan untuk badan dia sendiri. Sebab itulah kita perlu introduce makanan pejal dekat bayi. So bayi waktu tu dia memerlukan makanan yang daripada sumber yang luar lah. Yang kedua adalah sebabkan kita dah 180 hari tu kita dah bagi susu badan yang cukup. Jadi bayi pun dia ada bakteria yang baik untuk support perhandaman dia. Dia pun sistem perhandaman dia pun dah ada semua benda yang dilengkapkan. Jadi waktu tu kita boleh bagi makanan pejal. Dan yang ketiga, waktu ni lah bayi tu akan tahu untuk duduk ataupun dia tahu untuk stand up. Okey, waktu kita tak boleh bagi bayi tu waktu dia baring, nanti dia tercekik. Dan waktu ni lah dia punya lidah akan lebih aktif waktu tu. Waktu ni lah yang dia akan belajar untuk mengunyah, belajar untuk pusingkan makanan dekat dalam mulut dia, dan belajar untuk rasa, belajar untuk bau, belajar untuk that's why kalau bayi kalau nampak jangan tinggalkan apa-apa kat kapet. Kalau dia nampak apa-apa kat kapet tu, semua dia masukkan dalam mulut dia sebab dia nak rasa, dia nak bau. Dia waktu tu dia ni macam kita nak tahu bayi ni dia dah sedia untuk dapat makanan pejal. First kali kita nampak dia seronok sangat bila waktu waktu dia nak makan tu dia akan buka mulut dia dan dia akan dekatkan badan atau dia akan lean. Lean ni maknanya, dan ketiga dia akan buka mulut lah waktu kita nak suap. So maknanya waktu tu bayi dah sedia untuk dapat makanan pejal. Kalau contoh waktu tu dia pun macam buat tak tahu je dengan makanan, mungkin waktu tu dia belum bersedia lagi untuk dapat makanan yang makanan daripada luar lah selain daripada susu. Okey, sebab kita perlu kontrol makanan bayi. Okey, dia ada 4 sebab. Satu, sebab waktu dia muda, bayi ni dia baru nak belajar rasa. Jadi bila kita bagi dia rasa banyak benda, rasa, dia nak pegang, dia nak bau, semua benda lah dekat depan dia. So that's why waktu ni sangat penting untuk kita kawal pemakanan bayi. Bayi yang tidak makan sayur-sayuran dan buah-buahan dan hanya depend pada formula ataupun susu formula, mereka ni kebanyakan dia akan membesar menjadi fussy eater ataupun memilih makanan yang teruk, dan itu akan jadi satu masalah lah bila sebab waktu budak dia memerlukan tenaga yang lebih banyak untuk membesar. So that's why kita tak nak bayi ni jadi orang yang sangat memilih makanan. Dan kalau contoh kita tak bagi makanan pejal atau makanan yang daripada luar yang bersih dan sihat dan seimbang, so bayi tak akan ada bakteria baik dekat dalam usus. Ini sangat-sangat penting sebab bakteria baik dekat dalam usus melengkapi penghadaman. Even sampai sekarang pun kajian saya mengaitkan dengan semua orang yang ada diabetes dan obesiti, kita mendapati dalam Okey, so ini adalah priority untuk bayi. First kali adalah zat besi, macam saya cakap tadi, iron enriched infant cereals dan sebagainya. Yang kedua adalah makanan yang tinggi khasiat. Okey, jangan makan makanan yang diproses. Makan makanan yang tinggi khasiat, makanan yang dihasilkan daripada sayuran dan tumbuh-tumbuhan, sayuran dan buah-buahan. Bukan biskut. Kebanyakan mak sekarang dia bagi biskut kan. Itu satu benda yang tak bagus lah untuk bayi. So kita introduce benda yang lebih fresh untuk tu.
Dan kita kena start dengan benda yang lebih cair. So 60 ke 40 ratio. 60% air, 40% makanan. Dan kita blend untuk jadikan puree. Kita start dengan sayur-sayuran dulu sebab sayur-sayuran dia tak ada banyak rasa. Dia lebih tawar. And then baru kita introduce buah-buahan. So buah-buahan ni dia ada rasa yang lebih. So waktu tu kita bagi bila dia dah makan sayur dan bayi ni dah bersedia, baru kita bagi makan buah. Dan selepas tu kita kurangkan air, kita kurangkan ratio tu untuk kita introduce texture ataupun tekstur makanan tu lah untuk bayi. Awal-awal makanan ni, kita nak tengok alergi dia. Kita nak tengok bayi ni dia sensitif pada makanan apa. So waktu ni lah kita boleh observe. Kan? Kalau contohnya makan benda lain, badan dia naik ruam dan sebagainya. Dan yang kelima, kita nak provide wide range of food. Kita nak introduce dengan banyak benda. So kebanyakannya, apa yang mak bapak tak suka makan, baby pun tak suka makan sebab mak bapak takkan beli makanan yang dia tak suka. Okay. Kebanyakan mak bapak kalau dia makan benda yang tak sihat, baby pun dia akan suka makan benda yang tak sihat sebab baby ni dia tengok apa yang parents dia makan. So that's why kita kena introduce banyak makanan yang baik untuk anak. So anak ni tanggungjawab kita bukan setakat kita nak betulkan dia je, kita nak kena betulkan tabiat makanan kita juga. Okay, dan selepas tu kita nak tengok managing food preference. Kita nak bina acceptance makanan pada bayi. So itu adalah satu benda yang sangat baik lah. Okay, so ini adalah dietary guideline. Okay, saya tak akan spend much time dalam ni. Ini ada dalam Malaysian Dietary Guideline ataupun panduan pemakanan Malaysia untuk kanak-kanak dan bayi. So untuk mak yang nak tahu lebih, boleh download je. Benda ni free je dekat dalam internet. Pergi dekat Kementerian Kesihatan, dia orang ada semua benda yang kita perlukan. Okay. So yang ini adalah satu bidang yang baru iaitu nutrigenomics dan psychobiotics. So macam mana kita nak ambil DNA dalam baby tu dan juga bakteria dalam baby tu untuk kita tengok apa sebenarnya yang sesuai untuk baby makan, apa khasiat yang paling diperlukan dan sebagainya. Dan DNA ni sebenarnya dia menghasilkan enzim untuk menghadam semua makanan yang kita perlukan. Dan ada orang dalam DNA dia menunjukkan apa orang panggil enzim untuk menghadamkan vitamin, certain vitamin kurang. So jadi dia perlu makan lebih vitamin. So ini adalah bidang kajian yang baru dan kita mengambil sampel darah, sampel genetik dan juga sampel microbiota dalam baby untuk memastikan whether baby ni perlu makan apa dan sebagainya. So ini adalah satu bidang baru yang sangat-sangat menarik dan saya pun sendiri sedang menjalankan kajian dalam bidang ini. Dan kalau tengok Super Genius tu, kalau siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang bidang ni boleh Google. Okay, kita boleh tengok macam mana DNA baby ni dan kita tailorkan apa baby ni perlu makan. Dan ini adalah benda yang kita panggil personalized nutrition atau nutrition yang dicipta khas untuk seseorang individu. Okay, ini yang last sekali untuk saya untuk presentation hari ini. Macam mana kita nak membina tabiat pemakanan yang baik untuk bayi. Okay, saya ada 6 tips. Bayi dia follow adults, dia tengok orang dewasa. Monkey see, monkey do. Kalau contoh orang dewasa tu tak mempunyai tabiat yang baik, jadi bayi pun dia akan mempunyai tabiat pemakanan yang tidak baik. Yang kedua adalah pairing the favorites. Kita boleh tengok macam mana keadaan bayi tu dia accept pemakanan. So kita kena pair. Kalau contoh dia suka carrot, kita nak introduce dia timun. Jadi kita pairkan timun dengan carrot. Lepas tu dia akan jadi suka dan sebagainya. Ketiga, jangan paksa baby makan. Contoh, kalau contoh dia tak boleh makan, kemungkinan waktu tu dia tengah tercekik ataupun dia memang tak suka benda tu ataupun dia alergi benda tu. Jadi kita kena pastikan. So sebab apa baby ni tak nak makan, mesti ada sebab. Bukan sebab dia tak nak makan. Jadi kena pastikan benda tu. Okey. Yang keempat, appetite change. So kita tengok baby ni dia punya selera makan dia akan berubah secara rapid dan secara laju. So that's why kita kena introduce lebih banyak makanan dekat baby ni. Dan makanan pejal semua benda ni sangat bagus, sangat interesting lah untuk kita introduce pada baby ni. Kita kena bagi dia
peluang untuk pilih makanan yang dia suka. So semakin dia besar, semakin dia faham, semakin dia tahu macam mana nak minta makanan yang dia suka. Dan satu benda yang kita kena tahu, baby dia ada satu fobia yang kita panggil neophobia, ataupun dia takut dengan benda baru. So that's why kita sendiri, kalau contoh kita nak suruh baby ni makan, kita makan dulu sikit makanan tu. Dan baby ni akan ada satu confidence untuk makan benda tu. Sebab itulah kebanyakan baby, kebanyakan orang, parents ni dia tak tahu benda tu. Jadi dia pun bila baby tak nak makan, dia paksa baby ikut benda tu. Okay. So ini je lah daripada presentation saya. Kalau siapa nak lebih lanjut boleh email saya atau follow saya kat Facebook atau LinkedIn. Dan ID yang kat bawah tu adalah semua kertas kajian saya tentang pemakanan. Kalau nak tahu semua kerja saya dalam bidang pemakanan klinikal, boleh copy ID tu dan tengoklah semua benda tu. Okay, saya banyak bekerja dengan orang yang ada diabetes, obesiti, sakit jantung dan juga metabolic syndrome. So itu adalah bidang kajian saya lah. Okay, so setakat itu saja. Harap-harap presentation saya ni memberi manfaat sikit. Dan kita teruskan pula dengan interview nanti. Okay, thank you semua orang. Ya, doktor. Ya. Okay. So doktor, kita dah tengok tadi presentation doktor tu. Memang sangat-sangat komplit. Okay, basically dah cover banyak soalan yang saya nak tanya sebenarnya. Okay. Tapi saya nak tanya, saya tertarik dengan apa tu ratio tentang makanan solid untuk baby kan. Zaman sekarang yang saya notice, ada ibu bapa, parents ni, diorang memang tak ikut sangat the ratio tu tau. So apa pendapat doktor tentang baby led weaning? Maksudnya diperkenalkan tekstil yang kasar terus kepada baby? Sorry, saya tak dengar soalan tu. Apa dia, ada ibu bapa yang dia perkenalkan makanan yang tak ikut ratio tau. Dia bagi makanan yang terus kasar. Betul. So banyak orang sebenarnya dia tak ikut ratio. Bila dia tak ikut ratio, kebanyakan bayi dia takkan belajar macam mana nak kunyah. So that's why kalau kita tengok kejadian obesiti dalam kalangan kanak-kanak dekat Malaysia sangat tinggi. Kalau kita pun tengoklah sebab apa kanak-kanak sangat cepat untuk gemuk dan sebagainya. Satu kajian sangat kecil yang dijalankan di UPM, dia mendapati kanak-kanak ni sebenarnya dia tak mengunyah dengan cukup. Sebab itulah ratio tu sangat penting, sebab bila kita introduce ratio tu perlahan-lahan, kanak-kanak dia akan belajar mengunyah dengan lebih baik dan dia akan ambil masa dengan lebih lama untuk mengunyah makanan berbanding dengan orang yang kita terus introduce texture. Kalau kita terus introduce texture, bila dia membesar dengan kanak-kanak, dia akan ada banyak texture yang dia rasa dan benda yang dia suka dia akan terus, dia kunyah sikit, dia akan terus telan. Dia kunyah sikit dan dia akan terus telan. Dan itu adalah akan menyebabkan penghadaman tu tak lengkap. So that's why kita sangat pentingkan introduction of texture ni berlaku secara perlahan-lahan dan secara gradual. Okay, so saya faham. Alright, so doktor, dalam guideline pemakanan kan, ada banyak debate tentang makanan organik dan makanan konvensional. So apa pendapat doktor tentang makanan organik dan makanan konvensional untuk baby? Makanan organik ni dia sebenarnya sangat-sangat dia depend kepada definition organik. Organik untuk saya adalah makanan yang kurang diproses atau makanan yang berasaskan tumbuh-tumbuhan dan juga makanan yang fresh lah. Dan dia ada, kalau contoh maksud organik yang menyeluruh, makanan organik ni dia perlu di ladang-ladang yang bersih, perlu dihasilkan dalam kilang yang bersih dan sebagainya. Jadi sebab apa makanan organik ni sangat penting untuk bayi, sebab kita tak nak bayi tu ada risiko untuk mendapat
jangkitan disebabkan makanan yang tidak bersih. Dan yang kedua adalah makanan konvensional ni selalunya dia dicipta tidak menggunakan guideline. Maknanya bila tak ada guideline, dia boleh tambah je semua perasa yang ada, semua penambah benda yang ada dekat dalam pasaran. So that's why kita sangat pentingkan makanan yang sihat dan seimbang untuk bayi, dan makanan organik adalah salah satu cara untuk pastikan makanan itu selamat, makanan itu sihat dan juga seimbang untuk bayi. Tapi makanan yang lain pun masih boleh dikonsider asalkan dia berdasarkan kepada sayur-sayuran dan tumbuhan yang fresh, bukan yang diproses ataupun yang kita tak tahu pun macam mana keadaan dia. So itulah pendapat saya tentang makanan konvensional dan juga makanan organik. Kebanyakan parents dia suka bagi makanan yang dia makan tu pada baby. Itu sangat-sangat tidak baik sebab baby kita kena faham sistem penghadaman dia masih growing atau masih sedang dibina atau sedang dikuatkan dan sebagainya. Sebab tu kita tak boleh bagi makanan yang kita makan kepada baby. Okay. So macam kan doktor dalam bidang diabetes, you focus more on diabetes kan? So sekarang kita nampak yang diabetes di kalangan kanak-kanak semakin meningkat. So, adakah dia disebabkan daripada baby lagi dia tak diajar untuk makan makanan yang tak manis ataupun yang lebih sihat, doktor? Betul. Saya sangat setuju. Saya panggil diabetes dalam kanak-kanak lah, ataupun peningkatan gula dalam darah dalam kanak-kanak, dia memang sangat-sangat meningkat sebab sekarang ni kita pun tengok umur untuk dapat diabetes ni dah makin muda. Ada kes yang saya handle 28 tahun dah ada diabetes dan sebagainya. Dulu diabetes ni berlaku pada orang yang lebih tua, tapi sekarang ni dia berlaku pada orang yang dah lebih muda. So dia ada beberapa faktor. Satu, sebab dia kebanyakan orang dia tak boleh mengawal dia punya selera makan. So ada dua hormon yang paling penting dalam selera makan, iaitu ghrelin dengan leptin. Dua hormon ni dia sangat-sangat penting untuk memastikan selera makan kita berhenti waktu kita dah kenyang atau kita cukup makan. Dua benda ni, hormon ni bila kita tidak dilatih, kerana kita dah kenyang, kita nak makan juga lagi. So that's why itu satu itulah pengawalan yang tidak bagus. Yang kedua adalah kita cakap pasal mengunyah itulah. So bila kita kurang mengunyah, air liur kita takkan bercampur dengan makanan, dan dalam air liur kita ada satu enzim namanya amylase. So enzim amylase ni adalah the first step of digestion ataupun langkah pertama dalam penghadaman. Kalau contoh dia kita tak kunyah dengan cukup dan kita terus telan makanan tu, dia akan meningkatkan glycemic index ataupun indeks glycemic dekat dalam badan lah. So itu akan menyebabkan kita meningkat risiko untuk dapat diabetes. Yang ketiga adalah memang dia tak tahu nak pilih makanan sihat macam mana. Sebab itulah kanak-kanak ni dia bergantung kepada ibu bapa. That's why ibu bapa bila saya cakap tadi, anak ni sebenarnya tanggungjawab untuk kita betulkan tabiat kita. Sebab kalau contoh kita ada satu tabiat pemakanan yang tidak baik, anak kita pun akan ada risiko untuk dapat penyakit kronik sama macam kita. So that's why itu adalah benda yang paling penting. Dan yang last sekali adalah faktor genetik. So kebanyakan kerja saya sekarang ni, saya akan kaitkan pemakanan dan juga genetik. So ada juga genetik yang menentukan penyerapan beberapa khasiat atau nutrition, risiko untuk mendapat penyakit, dan benda ni sangat-sangat kita boleh kajilah benda ni apa hubungan antara genetik dan juga pemakanan dalam kanak-kanak. So that's why 4 faktor ni menyebabkan tahap kita nak tengok diabetes lah. Diabetes tu terlalu kompleks kan. Tahap obesity dalam kalangan kanak-kanak memang sangat membimbangkan dekat Malaysia. Bila kanak-kanak tu obese, dia akan menjadi dewasa yang obes juga, dan sebab itulah Malaysia adalah antara negara yang paling gemuk di Asia Tenggara, dan itu adalah benda yang sangat-sangat merisaukan dekat dalam negara sekarang ni lah. Ya.
Betul. Selain daripada obesity ya doktor, dan juga diabetes ke dalam kanak-kanak, pasien-pasien yang datang jumpa doktor, macam especially baby, apa masalah dari segi kesihatan yang biasa dihadapi? Patient saya kebanyakannya bukan babies, kebanyakannya daripada kalangan young parents ataupun ibu bapa muda lah. Waktu ni dia nak tahu macam mana pemakanan bayi ni dan sebagainya. Masalah yang paling selalunya adalah macam mana bila dia dah recover daripada jaundice ataupun kuning, apa pemakanan yang sesuai untuk dia. Baby ni ada masalah eczema, apa makanan yang sesuai untuk dia dan sebagainya. Tapi kalau untuk masalah kronik, selalunya saya akan bekerjasama dengan pediatrics lah atau pakar kanak-kanak untuk tengok apa yang kita boleh buat untuk menyelesaikan masalah baby. Kebanyakan masalah saya akan refer kepada banyak pakar perubatan sebab saya hanya datang daripada satu bidang kepakaran saja. So, pakar pemakanan je. Saya akan cakap, okey, kalau nak makan ubat ni, kena makan makanan macam ni. Baru ubat ni boleh diproses dalam makanan dan sebagainya. So, that's why itu adalah satu bidang yang sangat baru dekat Malaysia. Dan dia sangat-sangat penting sebab kita hanya bagi ubat je sekarang tapi kita tak tengok macam mana badan kita nak proses ubat tu. Dan that's why jenis penyakit tu sangat-sangat besar lah. Banyak saya ada klien yang daripada jerawat sampailah stroke. Itulah bidang pemakanan yang saya boleh simpulkan. Faham. Alright. Wow. Banyak benda saya belajar hari ini, doktor. Alright. So, okay. Wow. Okay. Alright. So, doktor, sepanjang doktor jadi nutritionist ni kan, apa yang doktor notice dalam perubahan diet makanan masyarakat dekat Malaysia ni? Maksudnya daripada baby sampai ke orang dewasa. Adakah diet kita, masyarakat dekat Malaysia ni umumnya dia makin baik atau makin merosot? Oh, okey. Dari sudut itu sebenarnya banyak faktor, tapi dari sudut pemakanan sebenarnya ada banyak benda yang menentukan whether kita akan jadi sihat atau kita akan memilih makanan sihat atau makanan yang tidak sihat. Kalau contoh let's say kita panggil Malaysia yang duduk di bandar. Kebanyakan orang di bandar ni dia mengambil makanan yang apa orang panggil fast food atau makanan yang convenient sebab dia sangat busy. Pagi dia bangun, dia nak kena merentas jam dan sebagainya, so dia ambil makanan yang senang dan mudah untuk disediakan. Tapi orang di kampung mungkin ada masalah yang masih yang lebih, jadi dia spend more time untuk tahu untuk buat makanan ini. Tapi kalau contoh di orang bandar, dia dah tahu makanan dia tak sihat dan makanan dia tinggi lemak dan sebagainya. Orang di bandar pula dia semakin gemar untuk exercise. So banyak orang sekarang ni sangat exercise lah, berbasikal lah, berlari lah dan sebagainya. Dan orang di kampung pula dia macam lebih relax dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita ada satu term yang kita panggil diet transition. Diet transition ni maknanya makanan segera atau contoh macam KFC, McDonald dan sebagainya dah pergi ke kawasan yang luar bandar, kawasan yang lebih rural pun dia dah ada makanan segera ni. That's why kita tengok peningkatan obesity, diabetes pun berlaku di kawasan luar bandar juga. Tapi secara generalnya, secara amnya, tahap pemakanan orang di Malaysia ni sudah lebih baik sebabnya kita dah ada satu institut kesihatan awam yang sangat baik. So sekarang kita dah ada kempen untuk obesity, kempen untuk diabetes dan sebagainya. Cuma yang tak ada hanyalah bantuan untuk memastikan mereka ni ada ada funding ataupun ada dana untuk invest untuk makan makanan yang sihat. Makanan yang sihat ni tak semestinya mahal, tapi makanan yang sihat adalah makanan yang paling dekat dengan kita. Contohnya sayur tu ditanam
di kampung sebelah ataupun di apa ni farm yang dekat dengan kita, bukanlah makanan yang diimport. Dan kebanyakan orang bila saya cakap makanan sihat, semua ingat macam ikan salmon, avocado dan sebagainya. Tak, sebenarnya kita kena cari identiti kita, apa makanan sihat Malaysia. So itulah satu benda yang saya sedang macam belajar sekarang. Okey, macam mana kita nak tengok kangkung ni sihat ke tak? Ikan keli ni sihat ke tak? Tak sebenarnya kena makan kale ataupun avocado ataupun ikan salmon dan sebagainya. Sebenarnya makanan di Malaysia ni semua makanan yang sihat. Cuma pemilihan kita, tabiat kita je yang sangat tak sihat. Okay, sebagai contoh lah, saya bagi satu contoh. Kita suka pisang. Kita memang suka pisang. Tapi pisang tu, kalau jadi pisang goreng, kita lagi suka pisang tu. Okay. Lepas tu, kalau pisang goreng tu kita tambah cheese, kita lagi suka pisang goreng cheese tu. Betul tak? So itulah masalah kat Malaysia. Okay. Tapi sebenarnya makanan kita sihat. Contoh pisang sihat. Tapi cara kita prepare benda tu sangat-sangat bermasalah lah sekarang ni. Sebab tu fungsi saya sebagai seorang pakar makanan dekat Malaysia, saya memang selalu educate orang. Okay, macam mana kita nak pilih makanan yang sihat, macam mana kita nak pastikan cara kita masak tu mengekalkan khasiat serta kesihatan dia. Okay, kadang-kadang cara kita masak yang membuatkan khasiat tu hilang ataupun kita dah tak seimbang dan sebagainya. So that's why itu satu benda yang sangat penting lah untuk kita ajar. Faham. Alright, so Doktor, kita ada soalan daripada kita punya followers. Dia cakap, "Hai, Assalamualaikum Doktor. Dalam buku rekod kesihatan kanak-kanak KKM, dinyatakan elakkan tambah garam, gula untuk bayi bawah setahun sahaja. Tetapi kebanyakan info-info yang kita praktiskan, tak ada sugar, tak ada salt sampai 2 tahun. Apa pendapat Doktor tentang ini?" Okay, so pada pendapat saya, jangan tambah baby food, garam ataupun gula sampailah umur dia 3. Okay, lagi lama kita tak tambah garam dan gula lebih baik. Sebab waktu tu kita nak membiasakan baby ni tidak bergantung kepada tahap masin, tahap manis dan sebagainya. Tapi baby ni appreciate rasa buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. So sebab apa guideline tu cakap 1 tahun ke bawah? Sebab guideline kita kena ambil kira orang yang B40 ataupun orang yang berpendapatan rendah juga. So kadang-kadang orang yang berpendapatan rendah ni dia tak mampu untuk beli sayur yang banyak. Jadi sebab tu dia kena tambah gula sikit, dia kena tambah garam sikit untuk cukupkan ratio karbohidrat tu. So that's why kita pun cakap okay, at least setahun yang awal tu jangan tambah apa-apa rasa. Lepas tu kita boleh tambah dan kita percaya kalau mak tu menyusu badan selepas sampai umur dia setahun, kita dah ada satu sistem penghadaman dan juga the balance, sistem penghadaman yang baik yang boleh balance yang baik kita punya kita punya nutrient content lah. Dan that's why kita cap pada 1 tahun. Tapi sebenarnya pada realistically-nya, kalau contoh kita nak kurangkan garam dan gula, kita boleh tak tambah sampai umur dia 3 ke 4 tahun. Tapi itu akan jadi satu challenges lah kepada ibu bapa, sebab waktu tu kalau contoh kita tak build dia punya deria rasa dia, budak akan memang takkan makan. Ya, so itu adalah satu benda yang sangat-sangat mencabar. Okay. So Doktor, macam garam dan gula ni memang sangat-sangat, yalah, orang panggil apa, ibu-ibu bapa ni macam tak berapa nak faham. Bila lepas setahun, maksudnya dah boleh kenalkan garam dan gula. Macam mana ibu bapa nak measure garam yang cukup ataupun nak support mineral yang cukup untuk baby? Yalah, untuk toddler kan waktu tu. Kebanyakan guideline tu kita boleh tanya daripada dietitian kita refer. So kadang-kadang memang KKM, Kementerian Kesihatan akan ada satu servis dietitian yang boleh tahulah macam kita nak tahu garam dan gula. Tapi secara generalnya, kalau contoh kita dah boleh rasa makanan tu, contoh kita dah siapkan dan kita dah boleh rasa makanan tu kita rasa palatable atau kita boleh telan,
Itu garam dan gula yang cukup. Tapi contohnya kebanyakan ibu bapa ni dia sendiri pun tak ada deria rasa yang baik, sebab tu dia tend untuk tambah garam dan gula dengan lebih banyak. Tapi kalau ikut MDG, kalau ikut Malaysian Dietary Guideline yang saya tunjuk tadi, dalam jadual tu dah tunjuk berapa sudu garam dan gula baby ni perlu ambil setiap hari. Dan bagi saya, sebab baby ni sangat-sangat kecil, dan saya tak rasa gula yang lebih baik untuk baby. Tapi garam okey untuk tambah dekat dalam makanan. Tapi gula yang ditambah dalam makanan itu adalah satu benda yang problematik lah. Dan gula yang kita tambah tu adalah gula putih. Gula putih ni dia 50% sucrose, 50% fructose. Fructose dekat dalam gula ni dia akan menyebabkan keradangan dekat dalam bayi. So sebab tu saya sangat tidak recommend lah untuk tambah gula dekat dalam makanan. So kalau kita tak manis kan kita ada ejen yang lain. So ejen lain ni macam buah, kita boleh tambah buah dekat dalam dia, kita boleh tambah madu dekat dalam dia dan sebagainya. So itu adalah satu recommendation dari saya lah. Okay. So maksudnya kalau dari segi pemakanan baby ni, kita kena betulkan mak bapak tu dulu kan? Betul. Ya. Alright. So ada apa-apa doktor nak tambah untuk topik solid food nutrisi bayi ni? Saya rasa tak ada apa-apa yang saya boleh tambah lah, tapi macam yang saya jelaskan tadi dalam presentation saya dan juga dalam soalan yang kita discuss tadi, kebanyakan tabiat pemakanan bayi ni sangat mengikut tabiat pemakanan ibu bapa dia. Jadi that's why bila kita nak improve tahap pemakanan bayi, kita kena improve tahap pemakanan kita. Jadi kita tak boleh tunjuk bayi tu macam mana kalau kita makan fast food dan sebagainya. Dan makanan segera ni ataupun food fast food, dia di-package untuk jadi lebih menarik. Sebab tu McDonald's tu color merah dan kuning yang menarik. Kalau kita tunjuk kat budak suka sangat color tu. Dan kebanyakan company makanan dekat luar pun, bila dia nak buat satu benda, dia akan pastikan packaging tu atau packet tu nampak menarik. Jadi bila budak tengok, dia suka. So that's why kita kena sebagai ibu bapa, kita kena tahulah mana yang kita nak stop, mana yang kita nak introduce pada budak. Dan itu sangat-sangat penting, sebab kalau contoh kita sendiri tak kawal pemakanan kita, especially untuk makanan yang ultra processed atau makanan proses ni, itu sangat-sangat merisaukanlah, sebab nanti budak pun akan ikut cara pemakanan kita. Faham. So terima kasih banyak-banyak doktor untuk masa doktor yang almost 1 jam. Okay. So sebagai penutup, boleh doktor promote doktor punya social media yang mana ibu-ibu bapa boleh follow? Boleh. So saya punya Instagram dan The Nutritionist, itu adalah Instagram saya personal lah. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut tentang DNA dan juga diet, boleh follow Super Genius Asia, which is saya punya kira macam the klinik lah untuk DNA dan diet. Dan juga boleh tengok website supergene.asia untuk tahu lebih lanjut tentang kerja atau kajian saya dalam bidang DNA dan juga pemakanan. So itu adalah boleh reach out to me. Okay. Okay. So terima kasih banyak-banyak doktor spend masa dengan kita hari ini. Alright, banyak ilmu sangat yang kita dapat. And kita doakan semoga doktor sejahtera. Okay, stay safe. And thank you so much. Terima kasih juga sebab jemput saya. And then hopefully kita boleh bercakap lagi lah tentang banyak benda lagi tentang pemakanan in future. Okay. Alright, insyaAllah. Okay.
Terima kasih banyak doktor. Akhirnya kita tutup kita punya sesi petang ni. So terima kasih. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum.